Setiap kali tibanya Lebaran, suasana meriah pastinya terasa dengan sanak saudara berkumpul beramai-ramai bagi meraihkan hari kemenangan bagi umat Islam. Dalam kegairahan itu, ada yang bergaul mesra sehingga lupa mereka melanggar hukum agama dan ia berterusan diulang saban tahun. Penceramah terkenal Ustaz Don Daniel Don Biyajid mengupas isu berkenaan dalam Cafe Ahad minggu ini. Baginya, ia perkara biasa dilakukan kebanyakan umat Islam, khususnya di negara ini, setiap kali 1 Syawal menjelma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, kita buat sebelum raya sikit. Maksudnya sebelum raya, kita buat dua lagu tu lah. Sebelum raya sikit lah, maksudnya sehari dua sebelum raya. Saya amat berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendendangkan lagu-lagu berkaitan dengan hari raya, yang mengajak kita untuk meraihkan hari raya. Kerana ini adalah salah satu daripada sunnah Nabi. Walaupun saya boleh agak sebahagian daripada orang yang menyanyi, dia tak sangka pun yang dia menyanyi tu, dia ajak orang untuk berseronok, bergembira di hari raya. Kan kita ajak orang bergembira di hari raya. Itu sebenarnya ajakan sunnah. Memang Nabi mengajak kita untuk bergembira, happy dan seronok di hari raya. Dan saya berterima kasih kepada mereka-mereka yang buat lagu, lirik, yang buat macam ni. Kerana dia sendiri tak sedar, kata sebenarnya dia telah menggalakkan sunnah di dalam masyarakat. Kalau lagu sedih tu, okey je lah. Lagu sedih tu tak apalah, sentimental Melayu. Orang Asia ini terkenal dengan lemah lembutnya. Sebenarnya sedih kita tu adalah hiburan kita juga. Mengenangkan mak bapak tu satu hiburan yang menyeronokkan kita. Tapi bila kenang, dia sedih lah. Mengenangkan girlfriend yang lama, itu yang jadi macam problem sikit. Girlfriend, boyfriend kan. Macam contoh lagu Aisyah kan. Aisyah nyanyi kat kita kan. Pulanglah kan. Sebenarnya benda tu dia kegembiraan, sebahagian daripada kegembiraan juga. Cuma yang nak abang kita raikan bentuk gembira tu lah. Macam orang sambut hari lahir lah. Ada orang dia seronok hari lahir. Ada orang dia sedih, Allah dah bertambah dah tahun aku. Tapi dia happy lah. Hari lahir dia seronok, makan je kek tu. Walaupun sambil menangis, makan je kek tu. Tapi dia sedih lah. Sedih dia tu juga sebahagian daripada seronok. Okay. So pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang buat lagu-lagu yang ajak kita untuk memeriahkan hari raya. Sebab kalau tak ada lagu pun tak meriah juga hari raya kita. Tambahan cuma kenapa tidak dijadikan lagu ataupun semangat yang sama untuk mengajak orang banyakkan ibadah di 10 malam yang terakhir Ramadan. Ini satu kesalahan kita. Sebab mengajak orang untuk berseronok di hari raya itu betul. Dan mengajak orang berseronok untuk beramal ibadah di 10 malam akhir juga adalah betul. Patutnya mesti ada juga lagu-lagu, marilah kawan-kawan kita ke masjid, kan? 10 malam terakhir perlu dihidupkan. Contohnya macam tu kan. Jadi menjadi siulan anak-anak kita, lama-lama dia menjadi budaya. Jadi amatlah sukacita kita dan kita sangat mengalu-alukan with an open arm bagi mereka yang nak buat lagu untuk mengajak beribadah di bulan Ramadan dan 10 malam yang terakhir. Amat-amat digalakkan. Kalau perlukan lirik ke apa, mai jumpa kita. Kita boleh bagi tahu. Kita boleh tolong buat lirik. You buat dia punya irama dia dan you nyanyi, tak ada masalah. Kita tak ambil satu sen pun. Kita cuba nak bagi orang seronok. Kan? Sebab kalau yang saya ingat di bulan Ramadan ni hanya yang paling famous sekali lagu Mambai aja. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Kan? Itu satu perkara yang bagus. Satu galakan. Kita menyanyi, kita akan aku harap kali ini bermakna lebih baik daripada hari ini Ramadan makna bagus, tapi tak cukup saja bermakna, dia kena ada suntikan yang lain lagi. Contohnya macam hari raya kita ada lirik berkaitan dengan ziarah menziarahi, lirik abang pergi semayang dulu, adik tunggu di rumah masak, lirik jamu orang makan, lirik ketupat lemang. Nampak tak? Itu semua mengkomplitkan hari raya tadi. Setiap lagu tadi saling mengkomplit ataupun complement each other untuk menjadikan hari raya meriah. Jadi kita memerlukan lagu Mambai tadi. Dalam masa yang sama kita perlukan malam Lailatul Qadar, kita perlukan lagu 10 malam terakhir, kita perlukan lagu i'tikaf, kita perlukan lagu baca Quran untuk mengkomplitkan bulan Ramadan tadi tu. Sebab ada sebahagian kata, Ustaz, bulan Ramadan orang tak dengar lagu. Saya rasa yang tu bohong sangatlah. Bohong sangatlah kan. Sebab manusia tak boleh lari dengan naluri manusia suka hiburan. Setengah orang hiburan dia Quran, tapi majoriti orang suka dengar lagu. Jadi sebab itu saya secara personally
sangat menggalakkan selepas ini, marilah kita buat lagu untuk meraihkan. Sebagai contoh, orang mungkin tak nampak, tapi saya boleh bagi contoh. Contohnya cuba tengok Maulid Nabi. Berapa ratus qasidah yang ada hanya semata-mata untuk memuji dan membesarkan Nabi. Ada yang bentuk rancak, ada yang bentuk sedih, ada yang tentang ahli keluarga, ada yang tentang barang tinggalan Nabi, ada yang tentang serban Nabi, ada yang tentang ridak Nabi, ada yang tentang muka Nabi. Nampak tak? Semuanya complete each other untuk kita semua sayang Nabi. Nampak tak? So perkara tu dah buat. Jadi apa salahnya kalau kita buat juga untuk bulan Ramadan? Ini kesalahan yang pertama. Mungkin disebabkan orang Melayu ini sangat memandang tinggi pada bulan Ramadan, membuatkan mereka rasa kalau mereka tulis lirik lagu tu, mereka rasa mereka mencemarkan bulan Ramadan. Seriau kan. Sebaliknya saya kata tidak. Perkara ini sangat diperlukan. Memandangkan masyarakat hari ini memang suka mendengar muzik. Muzik berkaitan membakar semangat untuk beribadah sangat diperlukan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, baik. Bila kita mulakan dengan hiburan, jadi bila hari raya orang semua berhibur. Antara hiburan yang ada ialah bersukaria. Jadi bersukaria di bulan Ramadan, di bulan Syawal ataupun pada Aidil Fitri itu adalah satu sunnah Nabi. Tetapi hiburan yang paling besar adalah semayang berjemaah dan juga semayang fardu di waktunya. Amatlah tidak betul kalau kita terlalu berseronok menziarahi kawan-kawan sanak saudara tetapi meninggalkan semayang berjemaah di rumah tu. Kan kita pergi rumah kawan-kawan ziarah, lepas tu semayang, semua semayang masing-masing. Kenapa tak semayang berjemaah? Kan jemaah itu adalah satu hiburan bagi orang Islam. Keseronokan, dapat menghapuskan dosa, dapat kan kita belajar dapat pindahkan cas negatif positif ketika semayang berjemaah kan? Jadi adalah menjadi kesalahan bagi kita bila kita pi untuk rumah terbuka tetapi agenda utama rumah terbuka iaitu semayang berjemaah kita tinggal. Ataupun azan tak ada. Kan pasang lagu boleh, tapi bila nak azan, tak payahlah masing-masing je lah semayang. Kan biasa kan dengar lagu tu kan. Saya ni biasa juga hadir benda macam tu. Cumanya mungkin orang malu Allah dengan saya kan. Bila saya kata azan lah, orang pun macam tenggang-tenggang tapi azan juga sebab mungkin malu Allah. Tapi saya nak abang kata situasi itu berlaku. Orang rasa macam tak perlu. Sedangkan itulah sebab Nabi sebut apa dalam hadis Nabi kata kepada Bilal, "Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal." Apa maksudnya? Bilal, rehatkan kami Bilal. Rehatkan kami Bilal. Jadi bila kata kat Bilal rehat tu buat apa? Bunyi loceng ke? Bukan. Bilal pi azan. Jadi azan tadi tu adalah satu hiburan untuk rehat, suka-suka. Kan bila azan, orang semua diam. Kan bila azan, semua orang mula pi ambil wuduk. Kan tadi kita dah daripada pagi sampai tengah hari, ambil wuduk, bersihkan badan sikit, wangilah balik. Nak pergi rumah orang lagi kan? Sunnah dia bagi hari raya pakai wangi-wangian dan baju baru, bukan baju baru beli, maksudnya baju bersih, baju cantik. Sebab apa? Sebab nak duduk dengan orang ramai. Islam mensunatkan kita supaya kita mesti kena perform yang baik supaya orang selesa dengan kita. So dengan ambil wuduk tadi kan, rambut boleh sisir balik lagi elok, nampak tak? Minyak wangi, atar, nampak tak? So saya sebut antara kesalahan kita ialah kita meraihkan yang sunnah tadi tetapi kita meninggalkan agenda utama iaitu sembahyang berjemaah dan sembahyang awal waktu tadi tu. Yang kedua, yang ketiga, bila kita sebut kata di hari raya, antara kesilapan yang kita lakukan ialah sebenarnya ziarah menziarahi itu adalah sunnah. Ziarah menziarahi itu adalah sunnah. Siapa yang tak pergi keluar rumah hanya tengok televisyen saja, itu adalah orang yang tidak betul. Orang yang keluar ziarah menziarahi itu adalah orang yang membuat sunnah Nabi. Tetapi tambahan, cuma bersentuhan lelaki dengan perempuan itu hukumnya haram. Boleh nampak tak? Beza kedudukan hukum tadi tu. Sunnah kita buat banyak, tapi kalau kita buat benda haram, dia akan jadi macam didak dia cepat. Jadi kalau kita jaga yang haram tadi tu untuk kekalkan dia halal, ditambah dengan sunat yang kita buat, maka meriahlah hari kita dengan pahala. Especially saya kena sebut, dalam televisyen memang dipotret kepada kita lelaki perempuan bersalaman tanpa mengira batasan. Kan bila orang nak buat video klip ke apa semua, itu bukan suami isteri tu kan, bersalam-salaman di hari raya, semua pakai salam. Itu bukan adik-beradik, tapi mereka bersalam. Jadi anak kita nampak perkara itu. Maksudnya kalau nampak video klip, concern benda ni. Exactly, correct. Yang anggap benda ni tak salah. Ya, sebab
TV ataupun media, dia tak boleh menafikan pengaruh mereka sangat besar kepada masyarakat. Jadi ziarah menziarahi itu, galakkan di dalam video klip ke, di dalam iklan ke, bagus, itu sunnah Nabi. Ada dapat pahala sunnah sebab you suruh orang ziarah dapat pahala. Tapi salam bersalaman menyentuh antara lelaki perempuan yang bukan mahram itu hukum dia haram, lagi besar daripada yang sunat tadi tu. Yang tu kita kena jaga. Alright? Wallahu ta'ala alam. Antara lagi yang keempat, yang terakhir ialah makan. Makan adalah hiburan kita. Sangat bagus kalau siapa yang boleh menjamu orang di hari raya. Siapa yang lapang dada, sediakan makanan yang, kan biasa tak pergi setengah rumah yang jenis hidang makan tapi takut makanan habis. Dengan hidang makan yang jenis tak takut miskin punya. Hidang lagi orang boleh makan, lagi boleh bawa keluar kuih bawa keluar. Betul tak? Kita biasa ziarah dua rumah macam ni kan. Yang paling bagus yang rumah yang ni, yang tak takut miskin. Sebab dia kata apa? Kenapa aku nak takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang kaya? Nampak tak? Menjamu orang makan tadi ni bagus sangat. Jamu orang, silakan, tak ada masalah. Tetapi yang jadi salah bila membazir. Sebab membazir ni hukum dia berdosa. Allah sendiri sebutkan innal mubadzirina, orang yang membazir. Maksud pembazir itu ikhwana syayatin, kawan kepada syaitan. Macam mana dia nak meraihkan hari raya dengan sunnah Nabi kalau dia kawan dengan syaitan? Pasti dia akan bawa kepada perkara yang tak betul. Nampak tak? Ada orang yang raihkan hari raya, pergi rumah terbuka apa semua bagus. Tapi bila dah makin malam, lah sakit malam berzina. Dah happy sangat. Sebab apa jadi macam tu? Dia bermula dengan yang tadi, yang jadi kawan syaitan tadi tu, membazir, minum air yang tak habis, buang. Kalau dah tahu tak boleh ambil kuih, nasihat saya, rasa setiap satu jenis cukup. Dia lebih pada open house lagi. Even bukan open house lah, ziarah menziarahi pun kan rumah orang. Kalau you suka nampak semua. Sebab bila membazir kita jadi kawan syaitan. Betul yang anak kita bila menangis kita akan terus marah dia. Sebab kita dah jadi macam member syaitan. Nampak tak? Sedangkan anak kita menangis, mungkin dia sakit perut, mungkin dia tak makan lagi. Kita yang makan banyak, dia tak makan lagi. Sebab makanan yang lain semua bukan untuk dia. Ayam masak merah mana boleh budak nak makan, pedas. Nampak tak? Kita terlupa benda tu. Tapi kenapa kita jadi macam kabur? Kerana kita buat perkara yang membazir tadi tu. Nampak? Wallahu ta'ala a'lam. Maka nasihatnya ialah, apa salahnya kalau kita memang allocate sedikit untuk diberikan kepada rumah anak-anak yatim ataupun orang susah sebelum kita nak mulakan kita punya majlis kita, supaya yang kita dah bagi tadi tu akan cover balik yang mana yang kita dah ada. Sebab antara kalau dia punya, kita kata matematik dia ialah bila kita dah bagi ke orang, kita akan jadi rasa Allah cukup ke tak cukup ni, jadi kita tak akan membazir. Nampak tak? Itu strategi dia.